Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Sebiasa Jumaat akhir bulan kita akan jumpa untuk insya-Allah menyambung tajuk kita yang masih kita teruskan, iaitu berkenaan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah skop dua wahyu. Maksud dua wahyu itu adalah Al-Quran dan juga hadis, ya. Apa berkaitan tajuk ittiba'. Kerana kita tekankan berkali-kali bahawa ittiba' atau mengikuti Nabi SAW ni adalah perkara yang sebenarnya satu kewajipan, bukannya satu pilihan. Terutama pada perkara yang wajib lah. Apa yang Nabi wajibkan dengan sunnah baginda, kita ikut. Tapi banyak orang salah faham, dia kan sunnah tu sunat, nak buat, tak nak buat tak apa. Sedangkan dalam sunnah itu sendiri ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang wajib, dan ada sunnah yang mustahab, ada sunnah yang digalakkan. Tapi ini yang kadang-kadang terkeliru. Ada orang kata macam contohnya perbuatan dalam solat. Kita tak boleh kata apa perbuatan kita solat bertentangan Nabi itu dibenarkan, sebab Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. So solat macam Nabi solat tu adalah wajib. Kalau tak buat maka tertolaklah solat kita. Sebab tu kena faham betul sujud ini. Dan alhamdulillah, kaitan kita bincangkan, kita sampai pada hukum ittiba', dan kita sebutkan bahawa sebenarnya ittiba' ni mengikuti Rasulullah SAW dan mencontohi baginda dalam perkara yang baginda bawa dari Tuhan baginda adalah antara perkara yang tetap, yang tak boleh sesiapa jahil mengenainya, kerana ia adalah perkara yang perkara agama, semestinya diketahui, memandangkan kepada mutawatir dan banyaknya nas-nas yang menunjukkan kepada perkara berkenaan. Jadi kita tak boleh sebenarnya anggap tak ikut pun tak apa. Okay, di antara kita kata dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang datang menekankan ikut Nabi itu adalah mesti, adalah pertama kita ambil itu firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang Allah nyatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul bawa kepada kamu, beri pada kamu, maka ambil. Apa Rasul larang kamu, maka tinggalkan. Ini jelas tentang perkara ni, walaupun kita terangkan itu bahawa walaupun dia datang pada asalnya untuk harta benda tinggalan, yakni harta rampasan perang yang musuh menyerah kalah tanpa pertempuran. Tapi difahami macam saya terangkan itu bukannya untuk perkara itu sahaja. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggunakan ayat ini untuk menjelaskan pada seorang wanita yang tak puas hati bila Ibnu Mas'ud mencela atau melaknat orang yang buat tattoo cacah. Tapi tiba-tiba dia kata buka Quran dari kulit ke kulit, tak jumpa pun ayat tentang haram tattoo. Tapi Ibn Mas'ud kata kalau kau dah buka Quran ke kulit ke kulit, kau dah jumpa dah ayat dia. Lepas tu Ibn Mas'ud kata ni ayat ni, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sebila Nabi kata da'anallahu al-washimah wal mustawshimah, Allah Taala melaknat orang yang minta tukang buat tattoo dan orang yang minta dibuat tattoo kepada dirinya. So, jadi wanita tersebut, di situ yang kita nampak apa yang para sahabat nampak. Ayat itu nampak umum, nampak macam spesifik tajuk dia, tapi Ibn Mas'ud nampak umum. Dia nampak kepada semua perkara, bukan hanya kepada perkara itu saja. Ayat itu datang walaupun satu cerita, tapi difahami untuk semua keadaan hidup. Okay. Kedua, kita ambil ayat firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 65. Okay. Allah Ta'ala katakan afala warabbika, maka tidak demi Tuhan Muhammad la yu'minun, mereka tak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhakimkan engkau pada apa mereka bertelingkah mengenainya.
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapati dalam hati mereka sebarang kesempitan terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang sepenuhnya. Ini juga dalil berkenaan dengan ikuti arahan Nabi, itu adalah wajib. Maka Allah Ta'ala kaitkan dengan iman. Allah Ta'ala letak dengan sumpah atas nama, atas dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'min, mereka tak beriman. So ini sebab kena jaga. Ini kat situ yang kita faham apa yang dimaksudkan. Baik, ini kita masuk nombor 3. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 63, Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah berjaga-jaga orang yang mengingkari atau menentang daripada perintahnya, itu perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnatun, akan menimpa mereka musibah atau bencana. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Hendaklah mereka berjaga-jaga, jangan sampai nanti menimpa mereka bencana atau menimpa mereka azab yang pedih dengan sebab menyalahi perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bismillah. Jatuh macam mana? Baik. Okey. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, dan firman-Nya, itu firman Allah SWT, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah berjaga, oleh itu hendaklah berjaga atau beringat serta berjaga-jaga mereka yang mengingkari perintahnya, itu perintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada perintah Rasulullah SAW, dan ia adalah jalan baginda. Seperintah baginda itu adalah jalan baginda, manhaj baginda, tata tertib baginda, sunnah baginda, syariah baginda. Lalu ditimbang segala ucapan dan perbuatan dengan ucapan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sepatutnya bila kita letakkan kehidupan kita dalam tajuk berkeluarga, bermasyarakat. Kata Nabi SAW tunjuk pada kita bukan hanya setakat masalah ibadat. Bukan hanya masalah ibadat. Bahkan baginda tunjuk pada kita masalah akidah dan masalah muamalah juga. Sebab tu kadang-kadang bila dalam konsep kita berkeluarga ke dan sebagainya, perkara ini yang kadang orang tak lihat apa itu sunnah dalam bercakap, yang ini kepada suami dengan isteri, isteri dengan suami, anak kepada mak bapak. Benda-benda macam ni kita perhatikan agak lompang sikit. Sebab orang akan fikir sunnah tu pada ibadat, pada cara pakaian ada, pada ibadat ada. Tapi pada masalah muamalah, jual beli, dan sampai kadang-kadang bila jadi kes kena tipu bab jual beli, sebab kerana tak ikut apa yang Nabi letakkan sebagai sunnah. Bagi ikut pada sunnah Nabi SAW, tuan-tuan tak kena tipu sebenarnya. Tak boleh kena tipu. Bila contoh macam barang tu tadi, tak ada. Dalam agama tak boleh kita nak beli barang macam tu. Tak diajar kita, tak dibenarkan. Bahkan pembelian tu batal. Sebab ada gharar, ada kekeliruan berkenaan dengan sifat barang yang kita nak beli. Macam orang tu kata, saya jual apa dalam beg saya, bagi RM5. Apa dalam beg tu? Adalah. Mana boleh macam tu? Atau bentuk yang riba yang Nabi SAW larang. Itu orang tu kata dia janjikan pulangan sebelum daripada perniagaan. Dia bagi tahu dah siap-siap, awak bagi saya sekian, saya bagi awak sekian. Bila sekali tak boleh bagi. Ini macam yang kes yang baru ni, kes masalah beli emas, jual emas. Nabi larang pembelian emas dengan penangguhan. Emas boleh beli, tapi jangan beli dengan tangguh. Sebab tangguh tadi tu akan timbul kekeliruan, masalah harga bertukar. Yang Indian orang tu pula tak redha nak bagi, awak tak redha nak bayar. Janji dengan dia, tapi masalah harga yang awak bagi dapat, tiba-tiba dia dapat lagi murah dekat sini. So awak nak bayar dah ni. Emas dah ambil. Ini realiti. Ataupun emas tak bagi, awak nak bayar. Macam mana? Benda ni sebenarnya ikutkan pada sunnah. Memang dalam perbuatan Nabi tentang muamalah tu pun kita patut belajar. Ucapan, percakapan dan sebagainya, semua. Bukan hanya setakat masalah ibadat. Banyak orang dia kan sunnah tadi pada ibadat saja. Sebab tu bila disebut kat sini kan, mana bila fala wa rabbika falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah berjaga-jaga orang menyanggahi daripada perintah baginda.
Yang macam Ibn Kathir sebut, dia kata kerana apa? Perintah baginda, dan ia adalah jalan baginda, manhaj baginda, tata tertib baginda, sunnah baginda dan syariah baginda. Lalu ditimbang ucapan dan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh kita kata hari ini, sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, tauladan kita. Takkan nak kata yang kita buat lagi baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang sering berlaku. Okey. Apa-apa yang menepatinya ia diterima, dan apa-apa menyalahinya ia tertolak kepada penutur dan pelakunya, tidak kira siapa sahaja. Tidak kira siapa sahaja. Kerana zaman kita ni kemaksuman, kadang imam-imam tertentu, imam tu sendiri tak pernah ajar macam tu untuk orang bertaksub kepada pendapat dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia sendiri katakan, kalau dia kata kamu lihat kan ada apa kata-kata aku bertentangan dengan sabda, dengan khabar yang sahih daripada Nabi SAW, campak kata-kata aku ke dinding, ambil dengan sunnah. Imam Syafi'i cakap macam tu. Tapi orang yang taksub dengan mazhab Syafi'i, kadang dia kata mana boleh, takkan Imam Syafi'i salah lagi. Ini masalah yang kita panggil apa, penyakit hati dipanggil. Ada orang yang ada masalah, dia tak boleh nak faham bahawa para imam tadi manusia, boleh salah boleh betul. Yang betul-betul takkan silap adalah Nabi SAW. Masalah ijtihad, nak buat A atau B, ini cakap macam ni, dalil dua pihak ada, angkat tangan, kita boleh kata ini mungkin betul, ini mungkin betul, ini mungkin betul, ini mungkin salah. Tak punya timbul masalah. Tak ada di situ menghilangkan kemuliaan para ulama. So para ulama tu sendiri pun tak pernah kata janganlah kata aku tak salah, tak pernah cakap macam tu. Tapi ini realiti yang kita perhatikan masyarakat Islam kita ni, ada sedikit penyakit hati dipanggil. Dia tak boleh nak itibak Nabi dengan betul. Okey? Betul, bila kita cakap macam ni, bila kata apa Ibn Kathir, tolak. Tak kira siapa saja. Nampak kasar kan? Tapi benda tu realiti. Bila seorang tu beragama dengan cara tersebut, tidak akan timbullah masalah kerosakan dalam ikutan Nabi SAW. Tak adalah dia akan Nabi buat A, dia buat B. Sebab apa tak ikut Nabi? Sebab ustaz ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Dia takkan ada sifat tersebut. Sentiasa Nabi SAW lah punca bagi dia mengetahui hukum hakam. Cara juga macam bertutur, bercakap, Nabi ajar macam tu. Tapi realitinya payahlah. Macam Nabi kata, la yahillu mri'in muslim, tidak halal untuk seorang individu muslim an yahjura akhahu fawqa thalas, untuk memulakan saudaranya lebih 3 hari. Nabi kata tak halal untuk seorang individu muslim memulakan saudaranya lebih 3 hari. Berapa ramai orang boleh buat? Lepas gaduh-gaduh tekak kan, nampak muka orang tu dia masih nak pulau kan, sampai ada idea dia mula dulu. Kenapa saya kena cakap? Kenapa saya minta maaf? Kenapa? Nampak tak? Nabi kata tak halal pun dia nak buat juga. Nabi dia kata tak halal, tapi orang kan cuba justify, nak kata dia layak saya buat macam ni sebab dia yang mula dulu. Nabi tak pernah kata siapa mula dulu. Nabi kata tak halal untuk pulau lebih 3 hari. Berapa ramai yang boleh langgar kehendak hati dia ikut arahan Nabi? Nabi kata tak halal. Yang kata yelah Nabi kata tak halal, tapi dah sekali kita pun jadi macam ahli bid'ah. Iyalah Nabi larang, tapi betul lah Nabi tak galakkan, tapi ini yang berlaku dalam kehidupan kita harian. Baik. Keempat, kenapa kita kata itibak ni adalah kemestian? Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW memperingatkan orang ramai. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah peringatan yang terakhir, seolah peringatan muwadda', untuk selamat tinggal. Jadi apa yang kau nak, buat janji pada kami. Baginda SAW bersabda, laqad taraktukum ala mislil bayda, aku telah tinggalkan kamu di atas umpama yang putih, ini jalan yang putih yang terang. Orang Arab digunakan lafaz putih tadi kepada jalan putih yang terang, yang malam tu macam siang, siang macam malam. Dia takkan tak nampak. Allahu a'lam, mungkin kerana batu kawasan tu ke, ataupun apa pasir dia ke, kan dalam gelap, dia glowing, no.
Lampu tak ada pun dia nampak, mesti nampak juga. Jadi orang Arab panggil jalan yang putih terang macam tu, malam macam siang, siang macam malam, takkan tersesat, dipanggil sebagai bayda. Nabi kata, aku telah tinggalkan kamu di atas umpama bayda, ini jalan putih yang terang. Maksudnya bila separuh riwayat, lailuha kana hariha, yang malam ni macam siangnya. Mana kalau kamu lintas malam pun macam siang, kamu lintas siang, fahamlah, lintas malam pun macam siang jalan tadi ni kelihatan. Punca sebab apa? Mungkin saya katalah, pertama lurus sangat, kedua masalah batu yang ada, pasir yang ada tu tengah-tengah malam dia cahaya, nampak bersinar. Dan mungkin nampakkan benda macam tu. Kadang apa, ada orang tak jadikan sebahagian ciptaannya dekat dunia ni dalam gelap dia bercahaya. Macam tuan-tuan beli jam lah, ada kan duduk dalam gelap tu, ada cahaya lagi. Mungkin macam tu. Kemudian dia kata, la yazighu anha illa halik, tidak akan terpesong daripadanya kecuali melainkan seorang yang binasa sahaja. Mana-mana jalan yang Nabi bawa ni adalah cukup terang dan jelas, tidak ada sebarang kekeliruan. Sebab tu ittiba' Nabi adalah mesti. Sebab Nabi bukan bawa kita di atas kekeliruan. Nabi tak bawa kita keliru. Banyak orang kadang-kadang disengaja kata keliru, Nabi buat cakap tak jelas supaya dia boleh masuk untuk penjelasan dia sendiri. Tapi Nabi SAW dah sebut dah, aku tinggal kamu pada jalan putih yang terang, yang malam dia macam siang dia. Malam macam siang, takkan terpesong kecuali orang yang binasa. Maksudnya tak ada ruang untuk orang tu kata bila datang arahan Nabi dengan yang lain dia boleh nak keliru atau sangsi. Maksudnya cakap orang lain kita boleh sangsi. Orang ni kata mungkin sesuai zaman dia, tak zaman kita. Orang ni kata mungkin tempat dia tak tempat kita, masa dia masa kita, berbeza kan. Tapi dah itu untuk orang. Tapi kalau Nabi sabda, takkanlah kita nak buat macam tu. Nabi tunjukkan pun kita masih lagi ada kesangsian. Kita cuba cari kesangsian untuk supaya tak payah ikut. Mana pasal Nabi kata jalan putih yang terang, takkan terpesong kecuali orang yang binasa saja. Ini jaga-jaga bahaya. Kelima, daripada Abdullah ibn Amr ibn As, anak Amr bin As. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka daripada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Okey. Sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, punca dia sebab lepas Abdullah ibn Amr bin As dia kahwin, orang tanya isteri dia, macam ni suami engkau? Isteri jawab, baik sangat, solat tiap-tiap malam, khatam Quran tiap-tiap hari, puasa tiap-tiap hari, tak pernah naik atas katil. Tak pernah naik atas katil. Mana tak pernah sentuh bini pun. Akad nikah, lepas tu sibuk dengan ibadat. Jadi Nabi SAW tegur dia, suruh dia datang. Dia tak datang, Nabi pergi rumah dia. Nak tengok serius tak serius yang tajuk ni, sampai Nabi pergi rumah dia. Kalau kita benda kecil-kecil kan, nantilah bila dia datang nanti kita cakap lah. Tak, Nabi panggil dia tak datang, Nabi pergi rumah dia. Tanya apa benda dia buat ni. Kan dia puasa tiap-tiap hari, khatam Quran tiap-tiap hari. Yang ikut kita, kalau kita ikut kaedah Sufism, ahli Sufi, okey lah. Dia nak ibadat dekat diri pada Tuhan, tinggalkan dunia, apa salahnya? Maka Nabi SAW tegur dia. Kan Nabi kata pada dia tentang solat. Kan Nabi kata Nabi sendiri SAW sebut tentang solat. Itu solat. Nabi kata aku wa anam, aku bangun malam tapi aku tidur. Macam Nabi kata 3 orang tu, aku puasa tapi aku berbuka, dan aku kahwin dengan wanita. Daripada Abdullah bin Amr ni, Nabi tawar kepada dia puasa 3 hari sebulan. Dia puasa setiap hari nak kebaikan. Nabi kata puasa 3 hari sebulan cukup dah. Satu kebaikan dibalas 10. 3 hari macam puasa 30, macam puasa setahun dah. Dia kata aku mampu lebih. Nabi kata puasa sehari buka 2 hari. Dia kata aku mampu lebih. Lepas tu Rasul kata puasa sehari buka sehari. Dia kata aku mampu lebih. Nabi kata apa? La khaira ala dhalik, tiada lebih baik, tak ada lebih baik dari itu. Dan Nabi kata tentang tak faham Quran, baca kurang 3 hari. Kan dia jugalah live Quran. Barang siapa baca Quran dalam masa 3 hari,
tak faham Quran, siapa baca Quran kurang 3 hari. Pun kisah yang sama. Kisah yang sama. Jadi Nabi tawar pada dia, dan hujung lepas teguran Nabi pada dia, Nabi kata, pasal dia pernah sibuk dengan ibadat sampai lupa sebenarnya dia hidup kat dunia ni ada muamalah dengan manusia. Dia ada isteri, dia ada jiran, tetamu datang rumah, anak-anak. Kalau duduk dia dalam bilik je kan ibadat. Betul, anak-anak tak main dengan awak, tak ada connection. Abah mana? Tengah solat. Solat manjang, tak ada langsung masa dengan keluarga. Tu pelik juga tu. Nampak dalam segi fikiran kita nampak bagus, tapi Nabi sebut ni, lafaz Nabi ni, Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tak suka sunnahku bukan golonganku. Lafaz Nabi ni sebenarnya untuk memberitahu dia limitation amal. Sebab dia beramal sampailah sekali tak nak buat hubungan dengan manusia. Isteri pun kahwin tapi tak sentuh. Nabi tak suka. Berkaitan Nabi jawab ber 3 orang sahabatnya, seorang nak puasa tak nak buka-buka, seorang nak solat tak nak tidur-tidur, seorang tak nak kahwin dengan perempuan. Kan Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tak suka sunnahku bukan golonganku. Orang kena ingat bila Nabi kata nikah tu sunnah aku, Nabi sebut sebab nak bagi tahu, sebab ada di kalangan para sahabat pada zaman baginda dahulu orang-orang yang cenderung kepada nak tinggalkan dunia untuk kejar akhirat, sampai tak nak kahwin, tak nak sekian. Jadi Nabi sebut. Tapi kalau kita dalam masyarakat kita tak terbalik. Yang kita muliakan, kita agungkan orang yang tinggalkan kahwin sebab nak beribadat. Contoh macam nama Rabi'ah Adawiyah, kan sering diwar-warkan, diangkat-angkat. Mungkin dia seorang salihah, wallahu alam. Tapi kalau kita perhatikan, nama dia diangkat mengatasi hatta ahli hadis. Hasan Al-Basri, bawah dia lagi, atas lagi Rabi'ah Adawiyah. Padahal ini kerja yang dia buat dalam agama ni, menjaga agama sampai sekarang. Yang ini ibadat seorang-seorang. Tiba-tiba yang ini yang diagungkan, muliakan. Sedangkan dia hidup berlawanan dengan sunnah Nabi. Yang ini suruh berkahwin. Tapi kita tengoklah orang akan muliakan, agungkan, angkat. Jadi bila Nabi kata siapa tak suka sunnahku bukan golonganku, walaupun benda berkenaan bab kahwin tadi kan harus. Tapi masalah kahwin ni tadi boleh jadi dia membawa kepada wajib. Kalau orang tu ada keinginan untuk berkahwin dan dia patut berkahwin, dia kena kahwin. Maka Nabi kata, ya ma'syarah syabab, golongan pemuda, man istata' minkum al-ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang boleh atau berkemampuan dengan kamu untuk berkahwin, nafkah dan juga keupayaan untuk persetubuhan, maka kahwin. Nabi kata. Barang siapa tak boleh kahwin, tak boleh, kan Nabi kata fa'alaihi bis-saum, suruh berpuasa. Tapi kita lain lah. Ada pula orang kata daripada suruh puasa baik buka tempat lain, tempat dia lepaskan nafsu dia. Itu salah benda dia. Sebab Nabi bagi tahu kalau tak boleh kahwin dan puasa. Lepas itu akan menjadi pelindung bagi dia. So basically kat sini yang kita kena tekankan. So sunnah Nabi sebut tadi kan, itu gesaan yang sangat kuat. Jadi orang masih tak faham bila Nabi kata macam tu. Okey. Berkata Ibnu Hajar Asqalani dalam penjelasan beliau mengenainya, dia kata yang dikendaki dengan sunnah adalah jalan, bukan yang seerti fardu. Mana cara hidup, cara dekat diri pada Tuhan, mengejar redha Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Dia bukan yang seerti fardu. Sebab kita tahu bahawa perkahwinan bukan semestinya wajib. Kalau orang tu katakanlah dia lemah tenaga batin, maka tak wajib dia kahwin. So dia akan memudaratkan wanita yang dia kahwini. So realiti dia memang akan berbeza hukum. Tetapi dalam masa yang sama, yang dimaksudkan itu adalah cara hidup tadi. Yang sebenarnya macam Nabi tegur. Nabi kata aku solat, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku kahwin dengan wanita. Nampak tak? Kan kita kata solat sunat, kan boleh buat, boleh tinggal. Puasa sunat, boleh buat, boleh tinggal. Tapi bila orang tu memestikan ke atas diri dia sesuatu yang tak dimestikan oleh Nabi SAW, dia masalah kat situ. Benda sunat jadi wajib. Ada orang kata itu lagi besar pahala. Nanti kan bulan Ramadan kan, tunggulah nanti ada orang kata ajar bagaimana cara untuk menjadikan ibadat kita lebih tinggi daripada hari biasa. Apa dia kata? Suruh nazar. Dijadikan puasa dia tu macam nazar. So jadi berganda-ganda ibadat dia punya nilai. Nabi tak suruh buat, kenapa?
Nabi tak ajar macam tu pun untuk mengejar nilai ibadat tadi. Sebab diajar oleh Nabi SAW, habbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan paling disukai di sisi Allah Ta'ala adalah paling berterusan sekalipun sedikit. Tahu tak? Itu Nabi SAW pernah sebut bila seorang wanita diikat tocang rambut dia kat tiang, dia bila tersengguk dia bangun solat. Maka ada yang rentang tali nak pastikan tak tumbang. Ketika ibadat tengah malam, takut tumbang, dia rentang tengah-tengah rumah dia tali untuk dia perpaut supaya solat sepanjang malam. Nabi kata apa? Nabi kata khudhu minal a'mal ma tutikun. Ambillah daripada amalan-amalan apa kalian terdaya. Apa kalian terdaya. Kan dia kata fa innallaha la yamallu hatta tamallu, kerana Allah takkan jemu melainkan kamu sendiri akan jemu nanti. Dia tak ada batasan Allah Ta'ala kepada seseorang itu bila dia ibadat sampai last Allah Ta'ala kata dah berhenti. Kita kan kita sebut kalau kita apa buat kerja rumah, kemas rumah, betul anak kita datang buat kerja berpeluh-peluh. Sebagai bapa, sebagai mak, tengok anak berpeluh-peluh itu, kita kata apa? Udah duduk rehat-rehat, kan tumbang kan. Kita sebagai concern, kita concern anak kita, kita prihatin dengan anak kita, kita akan suruh dia berhenti. Kadang-kadang ada orang difahaman macam tu tau. Dia akan dengan Allah Ta'ala pun dia akan dapat layanan yang serupa. Satu hari Allah Ta'ala kata, udah, engkau telah ibadat dengan banyak, berhenti. Mana ada? Sampai mati. Kita sekali lagi mana kita sedar, na'uzubillah, kalau tak nak bagikan lumpuh, kita sedar kita wajib solat walaupun dengan isyarat mata. Walau dengan isyarat mata, walau tak dapat ambil wuduk, orang tak tahu kita nak solat ke tidak, tak pernah diangkat kewajipan solat dari kita, hatta kalau kita lumpuh sekalipun. Cuma cara solat kita tu yang akan berbeza. Cara solat kita tu yang akan berbeza. Mana memadai dengan kita Allahu Akbar, angkat mata je. Mata tu menjadi kita punya rukuk dan sujud. Tapi ibadat tu berhenti? Tak berhenti. Kalau kita udahlah, dah tak larat dah tu, kan suruh lagi. Sian. Itu Nabi kata fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Taala takkan jemu mereka, kamu akan jemu. Kan? Wa inna ahabbal amal, amalan paling disukai di sisi Allah Taala adwamuha wa in qalla. Yang paling berterusan di antara amal tadi sekalipun sedikit. Dekat sini baru kita faham yang sebenarnya bahawa kedudukan amal tadi bukan ikut logik kita. Sebab tu yang kita fikir tadi bukan itu. Sebab tu sunnah Nabi dalam kehidupan tadi, masuk hutan, tinggalkan masyarakat, mana Nabi ajar macam tu? Nabi tak ajar. Kalau kita takut Dajjal korek lubang masuk dalam tanah, tak pernah ajar macam tu. Tahu takut, ya, para sahabat pun takut. Tapi Nabi tak ajar mereka untuk menyorok bawah tanah ke Dajjal dah datang, simpan makanan. Nabi tak ajar. Lepas tu sunnah Nabi bila kata cara berhadapan masalah, cara untuk berhadapan fitnah akhir zaman, ada sunnah Nabi. Awak sekarang ni buat benda cara macam bukan-bukan ni, kenapa? Pasal ulama macam Nabi terlupa nak ajar. Berkaitan masalah sihir, berkaitan masalah apa? Masalah penyakit. Semua Nabi dah tunjukkan manhaj, disiplin yang patut kita follow dalam kehidupan kita. Dia tak ada benda yang Nabi tinggalkan tanpa penyelesaian. Cara penyelesaian tadi mungkin berbeza dan bertukar-tukar ikut zaman kita. Tapi contoh macam sakit, jumpa doktor, bukan jumpa ustaz. Orang zaman sekarang sakit-sakit jumpa ustaz. Kalau ikut sunnah Nabi, sunnah kan? Bukan. Ikut sunnah Nabi, Nabi kata bila orang tu sakit, Nabi kata ud'u lahu tabib, panggil dia tabib. Sahabat kata, ya Rasulullah, engkau Rasulullah, doa je lah. Rasulullah kata subhanallah, terkejut. Sebab kenapa? Sebab diorang fikir macam tu, Nabi terkejut. Subhanallah. Nabi kata innallaha ma anzala da illa anzala ma'ahu dawa. SWT tak turunkan penyakit, kita turunkan bersamanya penawar. Fatadawu ya ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah, wala tadawu bil haram, yang berubat dengan yang haram. Ini manhaj kita.
Disiplin kita dalam masalah kehidupan, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita bermuamalah. Ini sunnah. Tu yang dia kata, benda ni macam dia kata ni bukan masalah fardu. Sementara tak suka terhadap sesuatu adalah beralih daripadanya. Bukan maksud dia kata saya benci. Dia kata saya tak benci pun jalan Nabi, tak. Beralih kepada pilihan bukan Nabi tunjuk, itu masalah dia. Maksud yang dikendaki dekat situ. Dia beralih daripadanya kepada yang lain. Jadi maksudkan adalah sesiapa yang meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku, maka dia bukan golonganku. Itu maksud dia. Dan jalan Nabi dalam kita adalah mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Ya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam berjiran, semua sekali tu ada Nabi ajar dah. Jadi banyak orang kan lari daripada panduan tersebut. Kadang-kadang saya kesian tu ada orang yang bila dia dah belajar sunnah Nabi SAW berkenaan dengan ketika sedih nak buat apa, ketika rasa sunyi apa-apa, doa Nabi ajar penuh. Dan kitab azkar tu penuh dah tu. Doa kesedihan kan, doa ketika kesusahan, doa kalau kata hutang banyak, semua ada. Tapi orang tak nak macam tu. Yang dia kadang dua pecah. Pecah satu, pertama kumpulannya pergi kepada benda-benda rekaan lah, suruh buat macam ni, buat macam tu. Satu lagi kadang pergi pada barat, pergi ke masyarakat barat untuk dapatkan penyelesaian tadi. Kadang-kadang orang suka isytiharkan buku Dale Carnegie. Dale Carnegie ni dia seorang ahli fikir lah kot, penulis dan sebagainya. Buku dia famous. Dia mati dah, buku dia famous. Orang kata macam mana nak berkawan, macam mana nak pengaruh orang. Buku tu sangat dipakai oleh golongan yang buat motivasi ataupun buat team building punya kursus. Dia akan pakai buku dia Carnegie. Tapi bila saya ada seorang kawan datang, kita duduk kat Yaman lagi waktu tu. Duduk Yaman, orang kata macam duduk dalam gua lah. Apa jadi kat dunia, kat Malaysia pun tak tahu sangat. Kawan kita balik dari Malaysia, dia datang balik ke Yaman ziarah. Tu dia cerita buku ni, Dale Carnegie. Dia cakap macam tu, kami baru belajar dalam dewan. Dale Carnegie bunuh diri. Mati bunuh diri. Orang ni ajar manusia happy, macam mana nak gembira, macam mana nak jadi lapang dada dan sebagainya. Dia ajar. Tapi dia sendiri mati bunuh diri. Macam mana awak nak percaya kata-kata orang yang tak sekar? Dia cakap tak boleh buat. Dia berapa ramai orang yang rasakan benda berkenaan, sangat menakjubkan, sangat memberikan panduan, sangat menerangkan hidup. Nabi kita tinggalkan. Nabi SAW punya hidup tu lagi dahsyat, lagi banyak dugaan banding kita boleh bayangkan. Tapi Allah Ta'ala pujuk Nabi, ajar Nabi, fahamkan Nabi, faham tentang qadar, faham tentang masalah dunia ni, ujian. Benda tadi kalau kita fikir balik, itulah panduan yang sebenar. Tapi sayangnya tidak ada orang nak ikut manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Itu maksud yang dipahamkan oleh Ibn Hajar Asqalani. Dia kata bukan masalah man raghiba an sunnati falaysa minni, bukan maksud untuk benci, tak sukalah tak sukalah kahwin, tak, bukan. Dia tak nak, dia mengalihkan, atau dia cuba dapatkan jalan kepada Allah Ta'ala dengan bukan jalan Nabi. Itu maksud dia. Jalan Nabi dah ada, tapi dia kata jalan Nabi ni macam tapi saya suka jalan ni lah. Itu masalah dia sebenarnya. Sebab tak ada dalam hati dia penganggungan Rasulullah SAW. Banyak orang sebut cinta Rasul, boleh berqasidah, boleh apa sampai qasidah kan bukan sekejap. Kadang buat tu lepas isyak sampai pukul 1 malam ada. Nak tunggu makan tu, tuan-tuan nangis lah. Kenduri tahlil arwah sekejap, pendek sikit. Kecuali dia bacanya surah bukan. Saya pernah sekali satu tempat tu, kita dah bagi tahu dah dengan imam tu, kakak saya meninggal. Kakak saya nombor 7 meninggal. Yang 14 orang adik-adik, saya nombor 13. 7 meninggal, yang nombor 7 meninggal. Jadi saya sempatlah time solat saya jadi imam. Saya tak ada lah, jadi diorang tak dan lah Al-Fatihah. Tak, saya kata jalan. Tapi masa sampai kat kubur, saya pergi dekat imam tu. Tadi saya dah take over dekat masjid. Sampai kat kubur, saya tak buatlah tazkirah. Saya kata macam ni, pasal kerana masalah talqin itu khilaf. Saya kata talqin tak apa, jangan buat tahlil. Saya cakap dah, bagi tahu dah. Dia bantai baca surah Al-Insan.
tengah panas-panas terik matahari tu, kita orang tunggu, pakcik ni surah Al-Insan, hal ata al-insani hinun dahri lam yakun syai'an madhkura, dia baca satu surah. Yang biasa Yasin kan, tak Yasin dia bantai lari. Kita cakap A, dia lari ke B. Kita kata astagfirullahalazim, nak dah tengah baca, kalau saya segar kan, orang kata kurang ajar pula kan. Tapi masalahnya kita macam, lemak pakcik ni, apa benda lah. Kita dah cakap dengan dia. Dan sekurang-kurang kita beradab kan. Kalau dia kata nak ikut mazhab Syafi'i, dia masalah talqin je. Tahlil tak ada mazhab Syafi'i lah. Tahlil arwah tu tak wujud. Dalam mazhab Syafi'i tak wujud. Tapi yang pelik ni, dia sibuk nak ni. Kita cakap jangan. Dia bantai baca lain. Kita kata tengah-tengah dia tu, apa hal pakcik ni? Lama lah sikit kan, tengah panas. Yang ini, yang qasidah tu kadang pukul 1 malam tak habis lagi. Qasidah A, qasidah B, qasidah C, yang ni imam ni punya, imam tu punya. Tapi masalah yang kita manhaj Nabi dekat diri Allah Ta'ala dengan cara macam Nabi tunjuk. Tak nak. Sayang Nabi tadi bukan dengan ikut Nabi. Sayang Nabi dengan nyanyi. Sayang Nabi dengan apa? Nyanyi. Kalau cakap nyanyi, nyanyi lah. Qasidah tu nyanyian lah. Mana sayang Nabi bukan belajar hadis Nabi. Kalau kita sayang Nabi, apa kata-kata Nabi tu kita tumpukan, kita hafal, kita sebarkan. Macam Nabi kata, balighu anni walau ayah. Semua orang hafal hadis tu. Tapi sampai sekarang tak hafal lagi. Hadis 40 tak start hafal. Belum lagi suruh hafal lain. Hadis 40 pun tak start lagi hafal. Kenapa? Sebab itu kalau kita ikutkan, itu contoh macam kita punya keprihatinan dengan Nabi tadi. Kata-kata baginda, hidup baginda, cara baginda. So, jadi kenalah dengan kita punya kata itibak tadi. Dia banyak orang bab ni masalah sikit. Nyanyi memang semua orang boleh. Ikut tu masalah. Nyanyi semua orang boleh. Ibu kata orang bukan Islam pun ada buat lagu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bukan Islam ada buat lagu tentang Nabi Muhammad. Nyanyi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada je. Nama sekarang dekat radio IKIM dan sebagainya. Tak dengar? Lagu-lagu yang dengan gitar goreng. Drum bunyi. Tiba-tiba ya Rasulullah. Tak faham. Faham. Dia buat benda di opposite Nabi suruh. Nabi larang gunakan alat muzik tadi. Tiba-tiba datang dia pakai alat muzik dan nyanyi tentang Nabi SAW. Apa ni? Nah, ini nampak realiti sebenar masalah tadi. Dia manhaj. Bila kita kata apa cara? Kalau benda Nabi tak ada datangkan cara, atau tak ada petunjuk Nabi dalam perkara macam mikrofon jenis apa nak beli, pakailah jenis apa pun. Kereta nak pakai jenis apa, pakailah pun. Honda ke Toyota ke, tak ada yang sunnah tapi kalau benda Nabi dalam ibadah kita, akidah kita, muamalat kita, akhlak kita, kena ikut Nabi lah. Dan takkan cara dekat diri pada Allah Ta'ala selain jalan Nabi. Takkan Nabi tak tahu, kita tahu. Itu masalah yang kena ingatkan. Baik. Okey. Seterusnya. Jadi dengan dalil-dalil kita sebutkan tu, sampai ke 5 tu, menunjukkan bahawa ittiba' itu adalah mesti. Dia bukan pilihan. Bukan benda yang kita kata macam cara tadi. Patut kita ada kecenderungan kepada apa Nabi cakap, apa Nabi larang, apa Nabi suruh. Bukan kita sibuk dengan cara kita. Hari 4 kali ni saya start daripada dah mula saya start buat ni lah. Bila naik kereta Grab ke apa, saya sembang dengan driver Grab tu, saya cuba sebut Nabi kami ajar, Nabi kami kata, Nabi kami sekian. Jadi alhamdulillah ada yang dapat kesan baik, walaupun dia punya contoh tu pelik sikit. Saya cerita dengan abang kita tadi. Saya jumpa dengan seorang budak Cina ni, dia bawa tahun lepas lah, sebelum tapi saya cerita ni. Dia budak Cina ni, dia bawa kita driver Grab. So dia cerita pada saya stres hidup ni, payah dengan anak-anak dan sebagainya. So saya katalah kami dalam Islam, saya cuba fahamkan. Saya kata kami dalam Islam, kami diajar yang setiap kali apa yang kita kami belanjakan untuk anak, isteri, diri sendiri pun, Tuhan kira dia sebagai sedekah. Yang kita bagi orang pun sedekah juga. Fisabilillah tu sedekah juga. Cuma bila fisabilillah, dia akan kali 700. Satu kebaikan dikali sampai 700. Yang untuk keluarga kita,
satu kebaikan dia balas 10. Maksud dia tak pernah rugi, saya kata. Jadi betul-betul kata masalah rezeki, kita cuba nak masukkan pada dia. Rupanya bila kita ceritakan pada rezeki tu ditambah berdasar pada tanggungan kita. Bila kita ni rezeki mula-mula besar ni, kita kahwin, lepas tu nanti dapat isteri punya rezeki akan lintas kita kan. So Allah Ta'ala buka sikit, kita dapat anak punya rezeki datang kat kita kan. Allah Ta'ala buka lagi. Saya cerita macam tu, dia macam nak menangis lah. Dia kata, terima kasih bang, saya sebenarnya stres, dia kata. Tapi bila abang cerita tadi saya nampak. Tapi cerita dia lawak sikit lah. Dia kaitkan dengan tajuk tahun 2021 Januari dapat anak dari China dekat. Dia tak tahu duit cukup ke tidak. Duit tak cukup, nak bagi ampau mau apa, anak baru lahir pula, stres. Ketika tu dia kata tak tahu nak buat apa. Tapi dia kata, saya cerita ni bang, saya tahu Islam tak judi ni judi punya cerita. Dia beli nombor ekor. Dia kata jadi dia kata saya tu beli nombor ekor. Nombor ekor dia nombor kereta dia. Lepas tu itu Sabtu. Ahad tu kot, Ahad atau Isnin tu ada 2 Bangladesh naik kereta dia. Saya bagi Bangladesh macam ni Islam kot. Tahu Bangladesh orang kata apa? Bang, kereta nombor cantik, tak ada beli nombor ke? Saya macam, oh ya ke? Betul, dia kata dia pun terlupa, dia beli pasal dia minta kawan dia belikan. Beli atas kawan lah, tolong belikan nombor sekian. Lepas tu dia tak, inilah, hari Isnin petang, kawan tu telefon, lu kalau menang lu belanja. Mesti, dia kata, lu sudah menang first prize 42,000. Dia ketika tu dia relate dengan saya kata buka tu kan. Dia nampak macam tu sekali, dia macam sekarang saya tenang. Tak, pasal reality lah bagi saya. Kalau lah, macam buaya makan bangkai, ni makan sekian, dia tak masuk Islam lagi. Allah Ta'ala mungkin buka rezeki dia berjalan tadilah untuk dia. Untuk kita haram. Untuk dia benda tersebut adalah benda yang dia tak faham halal haram. Maka makan dia macam kucing makan kucing lah. Ayam makan cacing, orang nak marah apa? Makanan dia. Tapi realiti dia rasa sangat. Terima kasih bang sebagainya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan benda ni Nabi dah ajar. Fahamkan kita tentang perkara-perkara sunnah tadi. Yang benda tersebut kalau kita bagi kat orang yang bukan Islam pun dia akan terasa sebenarnya. Dia akan rasa, oh betul lah dia kata. Oh, nampak dia nampak tau macam dia rezeki terbuka kan. Dia kata saya untung hari ni bawa abang, dia tu. Yelah, Grab tu saya bayar jugalah. Habis dia cerita dia, saya tambah lagi bagi tips. Tapi realiti dia memang benda ni sebenarnya sunnah Nabi ni adalah masalah kita panggil apa? Manhaj. Bawa manusia kenal Allah Ta'ala jalan Nabi. Biar manusia terkenal Allah bukan dengan kita, tapi dengan Nabi. Nabi orang Islam kata, Nabi kata, cuba belajar macam tu. Kalau kita semua sebarkan sikit demi sikit kan, bersepah ada orang bukan Islam masuk Islam sebenarnya. Tapi kita jarang sembang dia kita seronok. Pak agama macam nanti kan dia tak suka. Kadang-kadang dia ada masalah, dia pun nakkan jawapan sebenarnya. Dia nak jawapan tadi. Jadi itu ingat, itu manhaj yang kita panggil sebut bila ittiba' Nabi tadi. Memang dalam hati kita ni Nabi lah nombor 1, tak ada siapa lagi besar Nabi. Dekat situ pun kita nampak nilai sebenar cinta kita pada Nabi SAW. Cuba buat kan. Mana ada peluang sebut tentang hadis Nabi, apa benda yang berkaitan dengan Nabi, tentang kawan tu cakap. Kadang bukan kita cari, Allah Ta'ala buka untuk kita cerita kepada dia. Cakaplah. Sekurangnya dia akan dapat. Satu hari mungkin kita dah mati pun, dia terngiang-ngiang untuk mencari jawapan tadi. Dia akan masuk Islam dengan apa kita tinggal pada dia. Allahu'alam. Ya, ni tidak, cerita lain bola best. Cerita bola, cerita apa boleh. Cerita bab kereta, cerita bab saham, bab menyaga, untung, ubat kuat, semua boleh. Jadi cerita agama, takut kita. Sebab tu masalah kena faham betul. Ini adalah kedudukan yang sebenar dalam hukum ittiba' tadi. Baik. Keadaan-keadaan manusia dalam ittiba'. Keadaan manusia dalam ittiba' berbeza-beza dari seorang kepada seorang yang lain. Kerana keadaan seorang dari kalangan mereka tidak akan sunyi daripada 4 perkara. Sebenarnya tak serupa. Mana ittiba' ni pada orang A ke B, B ke C ada beza sebab keadaan mereka berlainan. Okey. Ada 4 keadaan. Pertama, ada di kalangan mereka matuhi yang diperintah dan menahan dari melakukan yang dilarang. Dan ini adalah keadaan ahli agama yang paling sempurna
dan sifat orang bertakwa yang paling afdal. Dialah yang layak mendapat balasan orang beramal dan pahala orang yang taat. Mana? Buat diperintah, tinggal dilarang. Anything yang Nabi perintahkan dia akan buat. Ini Nabi larang dia akan tinggalkan. Okay, ini tahap pertama. Yang paling bagus, yang paling elok, orang bertakwa yang layak mendapat balasan Allah Ta'ala. Dan ada di kalangan mereka yang tidak mematuhi yang disuruh dan melakukan yang dilarang. Yang disuruh tak buat, yang dilarang pun dilanggar. Ini adalah keadaan mukallaf yang paling keji. Manusia yang paling keji adalah ni. Okey? Dan sifat orang beribadat yang paling jahat. Yang jahat. Kalau dia ahli ibadat, dia jahat lah. Kalau dia bukan ahli ibadat, dia sifat manusia keji. Dialah yang layak mendapat azab orang yang lalai daripada melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan, dan azab orang-orang yang mara untuk melakukan perkara yang dilarang. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang yang tinggal yang ketaatan. Dia kadang-kadang ada orang salah faham. Okay. Tinggal yang diperintah, tak buat diperintah, buat yang dilarang. Benda ni sebenarnya dia punya kedudukan tak serupa. Pada benda yang diperintahkan kita tak buat tu, hukum dia lagi besar berbanding benda larang kita langgar. Sebenarnya yang diperintah tak buat lebih besar banding yang dilarang tapi terbuat atau kita buat. Kedudukan dia macam Iblis dengan Adam. Iblis laknatullahi alaih, dia tak nak buat yang diperintah, tak nak buat yang diperintah. Yang Allah suruh sujud kepada Adam. Adam pula buat benda yang dikata jangan buat. Pada kita bagi azan, nanti kita sambung balik solat Isyak insya-Allah. Wallahu a'lam. Ni kena ingat nanti kan terlupa balik tajuk ni. Adam, Iblis. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.